Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Apa Kata Dahlan, dan kali ini kita berbincang topik-topik semasa. Tentunya soal politik negara, soal sepak terjang politik tanah air, dan kita akan pastikan anda berada bersama kami selama lebih sejam insya-Allah kalau diizinkan. Maka pada malam ini sekali lagi kita bawakan kepada anda di PBC TV yang singkatannya adalah Suara Rakyat. Kita akan tampilkan persoalan, pemikiran, wadah dan juga pandangan tentang apa yang diperkatakan mengenai politik tanah air secara telus, seperti mana yang saya sebutkan, tanpa bias. Itu lebih utama. Dan kali ini jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe, karena kita bawa kepada anda untuk kita sebarkan. Kita fikir bersama. Ada kalanya pemikiran yang kita tampilkan ini bukanlah bererti satu kebenaran semata-mata, tetapi anda berhak untuk berfikir dan membuat keputusan, ataupun sekurang-kurangnya memilih untuk memihak atau membantah atau sengaja untuk berdiam tentang topik yang kami bincangkan ini. Baik, malam ini saya bawakan topik yang cukup penting yang seringkali dibincangkan di mana-mana. Anwar Ibrahim PM idaman. Itu satu perkara yang memang ada yang bersetuju, ada yang tidak. Itu hak anda. Dan yang paling utama, dua tetamu yang kita bawa di sini adalah orang yang tidak asing lagi, Saudara Sayuti Omar ataupun MSO, seorang penulis buku politik, lebih 50 buah buku ditulis. Terima kasih Sayuti kerana sudi bersama. Sama. Kawan lama saya. Lama juga tak berada sebentar di macam ni. Okey, dan tak lain tak bukan, seorang lagi adalah Saudara Syabuddin Embun, seorang penulis juga, aktivis masyarakat yang pendiriannya tidak pernah berubah. UMNO dulu, kini dan ikut keadaan. Selamanya. Oh, selamanya. Sehingga ikut keadaan. Baik, kalau anda mengikuti MSO ni ataupun lebih meriah kalau kita lihat tulisannya di merah tinta, pendiriannya begitu jelas. Inilah orang yang telah mengkritik di awal-awalnya. Saya ingat KO masa itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi bukunya Realiti, Mimpi atau Realiti Anwar Ibrahim. Ketika itu kritikan yang cukup hebat terhadap Anwar. Dan orang yang pertama juga membela Anwar Ibrahim ketika bermasalah adalah Sayuti Omar. Saya pelik dengan penulis ini. Dan tajuknya adalah Sumpah dan Air Mata. Reformis bangsa. Ya, reformis bangsa. Baik, Teh. Ya. Sebelum kita pergi lanjut, buat apa sekarang? Oh. Dah minum dulu tak apa? Ya. Minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada PBC TV. PBC TV kerana mengundang saya untuk berforum santai bersama dengan Datuk Dahlan dan kawan saya, Saudara Syabuddin Embun. Sebenarnya saya lama tak ketemu ataupun duduk sembang bersama begini dengan rakan-rakan yang dulu sering kali mengopi di The Mall Kuala Lumpur, hampir dengan PWTC. Jadi kesempatan yang beri malam ini adalah cukup istimewa bagi saya. Terima kasih saya ucapkan. Sebagai menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Saudara Dahlan tadi, saya masih seperti dulu. Seorang penulis bebas yang tidak bertuan, yang boleh mengkritik dan mengangkat sesiapa saja mengikut naluri saya, mengikut persepsi saya, mengikut penilaian saya. Jadi saya macam dulu. Kalau Datuk Dahlan mengenali saya tahun awal, akhir 80-an dulu. Ya, betul. Jadi samalah dalam tahun 2000 ini pun macam dulu. Saya nampak sebelum saya pergi pada Syabuddin, Sayuti memiliki daya pena yang begitu tajam dalam mengkritik. So apa resepi yang meletakkan saudara terus menulis, berupaya melihat politik tanah air? Saya menggunakan panel ada dua maksud. Of course untuk hidup, rezeki, bina rumah tangga, menjaga anak-anak dan sebagainya. Dan satu lagi yang orang kurang menyelidiki. Saya menggunakan panel untuk perjuangan, membawa wawasan saya sendiri, membawa idealisme saya sendiri. Jadi saya combine-kan di antara menulis sebagai mata pencarian untuk hidup, kesinambungan hidup. Yang kedua, menulis untuk
melaksanakan perjuangan saya itu sendiri. So dalam penulisan saya ada perjuangan, ada nilai-nilai perjuangan yang saya selipkan dalam penulisan itu. Itulah yang menjadi resipi ataupun ramuan kepada perjuangan saya melalui penulisan. Jadi bukan kata menulis ni sebagai sesuatu benda yang suka-suka atau hobi, tak. Dia melewati daripada batas melewati daripada ruang sebagai hobi. Ada setengah orang menulis kerana suka-suka dan kadang juga dia tu ingin memaki-hamunkan seseorang tanpa secara sembrono kan, tanpa ada satu guideline untuk dia membawa orang itu ke mana sebenarnya. Jadi saya ada nilai saya sendiri, ada estetika dalam penulisan perjuangan itu, dan itulah yang menjadi ramuan saya selama saya berjuang dalam penulisan yang sudah mencecah hampir 40 tahun. Saya dapat kata-kata yang pernah dikatakan oleh Allahyarham Ustaz Azizi Abdullah. Dia kata menulis ni mesti kena macam makan nasi. Apakah ini ada kebenarannya tadi? Ya, bila kita menulis dan meletakkan perjuangan dalam penulisan, menyebabkan penulisan itu tidak akan berhenti selagi nilai ataupun semangat untuk berjuang itu ada dalam diri tubuh kita. Dan untuk melaksanakan perjuangan ini, mestilah kita mesti bergairah untuk menerapkan perjuangan melalui tulisan itu. Jadi kalau arwah Azizi Abdullah menyifatkan bahawa untuk kejayaan seseorang penulis itu mesti seperti kita makan nasi, memelur nasi, saya rasa seharusnya lebih daripada itu lagi. Sebab kalau nasi kita tak makan 3 kali sehari orang Melayu, pagi, petang, tengah, malam dah. So tak boleh hidup. Jadi begitu juga dengan seorang penulis, kalau tidak menulis macam saya, sebagai contoh saya ambil saya sendiri, saya lepas subuh saya dah menulis dah. Orang sering sekali bertanya saya, waktu mana menulis? Saya kata saya menulis bila-bila masa saja, bila ada kesempatan, ada apa yang berkrisis dalam kepala saya. Terus. Ada krisis, saya terus menulis. Ada maknanya kritis, benda yang kritis, benda yang dijamah oleh kepala kita, terus kita menulis. Jadi sebenarnya keperluan menulis ini melebihi daripada nasib tadi. Baik, Ti. Saya nak beralih kepada Saudara Syabuddin. Pen Sayuti berwarna merah di poket, saya nampak. Baju Syabuddin berwarna merah. Walaupun merah, pen yang dipakai adalah berwarna biru. So itulah Syabuddin Embul sebenarnya. Kalau kita memahami bahawa konteks ini jelas bahawa pendirian dia tidak pernah berubah, walaupun 3-4 kali lagi UMNO kalah pun sama. Sampai mati tu. Allah. Jadi Syabuddin, kita lihat bahawa politik negara kita semakin hebat, apatah lagi selepas peristiwa di Parlimen baru-baru ini. Jadi mungkin sepatah kata, apakah bacaan saudara selepas peristiwa itu? Terima kasih Zuk ya. Sahabat lama saya, Tuan Haji Sayuti Umar. Seingatan saya lah, lebih 20 tahun. Kalau saya jumpa saudara Sayuti, di mana-mana saja, dia akan buka mulut bahawa mengingat cakap aku ni, dia cakap. Anwar Ibrahim pasti jadi Perdana Menteri. Sehinggalah 2 minggu lepas tu, saya berjumpa lagi. Tetap dia kata sama? Tetap dia kata. Tapi kalau sebelum masa waktu buku Anwar Ibrahim Mimpi dan Realiti, masa tu dia tak kata? Ini saya nak cukai daripada dia lepas ni. Saya jumpa dia berkawan rapat masa Allahyarham kawan baik saya atau kawan baik dia. Pak Husin. Ibnu Muslim. Penulis Harakah. Itu kawan baik. Penulis Harakah. Penulis Harakah. Dan kami samalah di Cokirut tadi. Jadi makna dia lah, orang yang begitu konsisten selepas dia menulis buku yang pertama tu lah. Dia sampai hari ini dia pegang bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Bagi diri saya, selagi Tun Mahathir hidup, Datuk Seri Anwar, nak kata impossible tak boleh lah kerja Tuhan kan. Negligible lah nak jadi. Sampai hari ini dia pula ahli parlimen. Dia pula ada parti pejuang dia. Jadi apa yang berlaku dalam parlimen tu, saya tengok satu kisah yang begitu aneh ya. Tun Mahathir bangun,
supaya diadakan undi pecah Bagi. Belah bagi. Ya. Bagaimanakah akhirnya sepatutnya 15 orang lebih lah. Tapi takdir Tuhan dikatakan bahawa arahan tak turun begitu cepat lah tu. Even YB Anthony Luke pun kata dia dah bagi arahan kepada DAP ya. Jangan bangun, tapi DAP tak bangun. Makna arahan tu sampai. Dan bagi Yang Berhormat Mat Sabu pula, dia mula-mula bangun. Tapi Yang Berhormat Lim Guat Eng tarik dia duduk bawah. Duduk, jangan bangun. Tak ada kan. So Datuk Sri Anwar melalui Ketua WIP PKR, sahabat saya lah, Yang Berhormat Datuk Johari Abdul. Ya. Sungai Petani. Sungai Petani. Makna dia rasa menyampaikan maklumat lah bahawa kita sokong dululah pada dasar ni. Apa yang memalukan Tun Mahathir? Selama ni dia dah memalukan Datuk Seri Anwar begitu lama. Ya Tok? Lama Tok. Ya, penyiasatan yang dilaku pada Anwar. So Tuhan telah balas dia di parlimen minggu sudah Tok, baru ni dah. Jadi mukadimah saya bahawa di parlimen ni sebelum second reading dan third reading sampai habis ni kita akan lihatlah sama ada di manakah kedudukan Tun Mahathir di dalam Pakatan Pembangkang ini. Ya. Baik, T. Ada yang melihat di sebalik itu, di sebalik apa yang berlaku itu, menampakkan bahawa Tun Dr. Mahathir sebenarnya memperkukuhkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin, asalkan ia menjadi masalah kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau kita mencukil, memahami apa yang berlaku di Parlimen semalam, ekoran daripada kegagalan untuk pembangkang mengadakan undian belah bagi setelah selesai di bajet digulungkan oleh Menteri Keuangan. Saya nampak ini satu game yang dimenangi oleh Dr. Mahathir. Game yang dimenangi oleh Tun. Dimenangi oleh Dr. Mahathir. Tapi game ni bukan dia yang buat. Mana telah berlaku satu kesilapan, tak disengajakan daripada hak PH, tapi diambil kesempatan oleh Dr. Mahathir. Sebagai contohnya, kenapa tiba-tiba dia boleh menyatakan sokongan untuk mengadakan undi belah bagi? Kalau dia masih lagi ikhlas untuk bersama PH, dah PH dah buat satu signal yang secara silent dah, patut dia tak bangun. Tapi kenapa dia bangun? Dia nak menunjukkan bahawanya dia ni maknanya konsisten menentang Perdana Menteri dan kerajaan PN ini, dan dalam masa yang sama bila dia bangun untuk mengadakan undi belah bagi, dia telah memberikan memamerkan maknanya hasrat dia tu, kebencian dia kepada kerajaan itu. Dan masa yang sama dah pihak pembangkang, terutama diketuai oleh Ketua Pembangkang, menarik balik untuk mengadakan undi belah bagi. Jadi bagi saya ini satu game yang tak disedari telah dimenangi oleh Dr. Mahathir. Itu saya daripada awal memberi respon kepada ini. Apa yang berlaku di Parlimen semalam dah memberi satu kemenangan pertama. Kalau dikira kemenangan tu beberapa round pertama, round kedua, round ketiga. Round pertama dah dimenangi oleh Mahyudin dan juga bersama dengan Dr. Mahathir. Jadi kalau Datuk menyatakan bahawa ini adalah satu usaha secara senyap oleh Dr. Mahathir untuk memperkukuhkan ataupun memberi semangat kepada masyarakat di luar sana, rakyat di luar sana untuk nak mengutuhkan kerajaan PN ni adalah benar. Ini adalah game yang disusun secara koinsiden, tapi ada niat. Ada niat. Itu. Saya perhatikan begini, Saudara Syuti ya. Kenapa? Kerana saya lihat mustahil Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mengetahui. Ya. Perlu ada 15 orang untuk menjadikan usul belah bagi ini diterima. Ya. Mungkin ini sebenarnya yang kita lihat memang. Saya boleh menyelami apa yang berlaku tu begini. Peringkat awalnya memang PH ni saya fikir dia ingin mengadakan undi belah bagi. Tapi mungkin ada signal-signal lain, rahsia-rahsia lain yang menyebabkan ditarik handbrake tanpa penumpang tu ready. Menyebabkan beberapa orang penumpang, khasnya 13 penumpang itu terhumbang ke depan. Jadi Ketua Pembangkang menarik handbrake itu tidak
Tidak bagi signal, tidak Tanpa cakap. signal. Tak mesti kena. Itu menyebabkan 13 orang itu tersembat. Dan yang tersembat itu sekali adalah orang yang sengaja mahu menyembangkan yang 12 orang lagi. Ia diketuai oleh Dr. Mahathir. Jadi mustahil dia tak tahu. Mesti cukup 15 orang. Mahathir ni telah berada di Dewan, di Parlimen tu sudah berpuluh tahun. Dah berpuluh tahun. Itu kata bahawa benda disengajakan dah. Dia nak menciptakan suatu suasana baru. Dan hari ini ternyata. Sebab yang dapat bahana daripada ni dikritikkan ni adalah pembangkangan khasnya Anwar. Sama-sama sendiri. Dah diangkat ke 13 orang ni sebagai the great. Apa ni? Maknanya berjaya. Saya tengok satu poster dalam media sosial tadi telah meletakkan 13 orang ini sebagai hero. Tapi di gambar Mahathirnya dikecilkan tapi dibesarkan gambar orang lain. Ini kejayaan Dr. Mahathir yang tak disengajakan tapi telah menguntungkan dia dan juga menguntungkan kerajaan KN khasnya Mahyudin sendiri. Saya kontra sikit. Yes, sila. Kita kena ingat ya. Apabila Tan Sri Muhyiddin memohon untuk adakan darurat. Duli Yang Mulia Tuanku dan Raja-Raja Melayu tidak bersetuju. Dan Duli Yang Mulia Tuanku Agong minta supaya diadakan gencatan politik. Tumpukan kepada masalah COVID. No politicking. Dan juga ada arahan. Tuanku melihat bahawa bajet ni, bil ni, dia more or less ada keluar satu surat arahan lah. Ya, tapi dalam bahasa istana dia decree lah. Ya. Dan saya rasa di sini peranan Raja-Raja Melayu dan Agong memainkan peranan yang penting. Saya rasa Pakatan Harapan di bawah pimpinan Ketua Pembangkang adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan Tun Mahathir. Tun Mahathir tidak ada local standard dia. Dia ni asing. Dia pun bukan grup daripada Pakatan Harapan. Dia ni alien. Dia ada 6 tu. Itu kira tu dia ada 6 ya. 4 dah tinggal. Dah tinggal dah lari lah. Budak kecil pun lari. Yang Menteri Education tu pun dah lari. Okey, tinggal 4 orang je. Jadi makna dia, saya percaya Pakatan Harapan menyembah tuanku bahawa apa yang tuanku pohon, okey, biarlah bil perbelanjaan ini diluluskan. Jadi untuk menghormati institusi diraja dan saranan tuanku sendiri, sebab itulah Datuk Seri Anwar selepas saja sidang parlimen dia mengatakan dia mengarahkan, dan Datuk Johari Abdul telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Whip. Begitu juga bagaimana boleh berlaku apabila Lim Guan Eng tarik tangan Datuk Mat Sabu Yang Berhormat Mat Sabu. Mat Sabu telah duduk balik. So makna dia, saya rasa miscommunication somewhere yang amanah ni kan, termasuk kawan saya YB Salihuddin pun bangun. Sekarang disebut sebagai 13 orang sebagai pengkhianat macam Datuk saya disebut tu sebelah pembangkang lah, meletakkan dia orang ni sebagai hero. Tetapi di other side ni letakkan ini pengkhianat. Okey, sebab titah tuanku tidak mau diambil kira lah. Jadi bagi diri saya kontra lah pendapat itu. Saya kira Datuk Seri Anwar dan DAP Lim Kit Siang, Lim Guan Eng juga bersetuju biarlah diluluskan bajet kan di peringkat dasar. Mari pada perinciannya, second reading dan third reading itu cerita lain dok. Ya, memang ada perbahasan hangat. Saya tak fikir banyak berubah kalau dalam keadaan sekarang. Itu pandangan saya. Cuma satu. Tadi kita dah sentuh tentang Tun Mahathir dan perjuangannya. Kita dah sentuh tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kumpulan PKR-nya dan pembangkang termasuk DAP dan sebagainya. Apa kena-mengena pula dengan UMNO yang melihat mereka jadi jago dalam penerimaan kelulusan dasar bajet kali ini? Betul. Saya meneliti ucapan Datuk Najib di Parlimen masa debate bil supply bill ni lah.
dan Datuk Zahid juga telah berucap. Dan Datuk Najib kata dua juga. Luluskan 10,000 EPF punya contribution ni. Dan nombor dua, moratorium mesti disambung selama 6 bulan. Okay. Dan perkara ini disambut oleh salah satu daripada condition, Datuk Zahid kata, Barisan Nasional akan menyokong Perikatan Nasional bil ini dengan syarat fulfill that condition bahawa 10,000 dan moratorium. Sambung. Dan ada lagi perkara lain yang Datuk Zahid sebut, dia minta supaya kerajaan mengikut satu surat daripada Tengku Razali, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, supaya kerajaan ini mengadakan undi yang tidak percaya tu mesti didahulukan daripada ni bajet. Tetapi itu dah disilentkan sekarang. Ya. Jadi makna dia, saya rasa masing-masing ikut apa yang titah tuanku, selesaikan supply bill ni. Yang lain tu terpulang. Selepas ni boleh jadi dia orang akan buat apa kita tak tahu. Baik, Sayuti. Saya nak terus direct pada soalan yang mudah je. Masih ada peluang ke Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri? Kalau Datuk bertanya ke seorang yang telah meletak perkataan mendambarkan, mendambarkan, memerlukan. Maknanya untuk selagi Anwar tidak mengangkat sumpah jadi Perdana Menteri, so orang yang mengharapkan dia tu, utamanya saya sendiri, harapan tu tidak pernah pudar. Sehinggalah berlaku takdir yang orang kata takdir yang mentakdirkan mati dan sebagainya. Jadi benda tu sentiasa hidup. Sebab keperluan penantian orang kepada Datuk Seri Anwar terlalu tinggi. Kalau kita lihat dari daripada sejarah, daripada awal, sejarah, bukan sejarah politik dia laluinya, credibility yang ada kepadanya, itu menjadikan satu aset modal yang menyebabkan orang itu mengharapkan dia jadi Perdana Menteri. Kalaupun takdirlah samantalahan dia sendiri itu berkendakkan untuk menduduki jawatan itu, kalau dia tak nak pula, dengan kelebihan, dengan aset, dengan nilai-nilai daripada dia, orang meletakkan dia ni dia calon nombor satu berbanding dengan Tan Sri Mahyudin sekalipun. Jadi kerana kapasiti lah menyebabkan tak, harapan orang itu kepada dia takkan hilang, takkan lenyap walaupun apa dia lakukan pada dia. Kecuali ini saya bimbang. Saya pernah menulis satu artikel, saya mengatakan saya bimbang takut satu hari kerana terlalu pelbagai cabaran dihadapinya, tiba-tiba dia merasa dia frustasi, dia kecewa, dia withdraw. Saya takut itu saja. Kalau dia menarik diri bukan saja kita yang mengharapkan dia, tapi bagi saya negara sendiri akan merasakan kerugian kerana tak memberi kesempatan kepada orang yang sosok yang seperti beliau. Yang bagi saya cukup sifatnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang orang kata sifat sebagai khalifah itu cukup yang ada pada dia. Dengan sebab tu saya pernah menggelarkan dia ni sebagai, kalau dalam konteks nabi-nabi dia ni, perjuangan dia sampai kepada ulul azmi. Nabi yang menghadapi pelbagai rintangan, penyaksaan dan sebagainya. So dalam konteks politik negara kita ni, tidak ada tokoh pun yang telah melalui halangan, rintangan seperti yang dilalui oleh beliau. Jadi kalau itulah menjadi satu sunnatullah yang perlu dilalui oleh beliau dan perlu dilalui oleh seorang pemimpin, hanya Anwar bin Ibrahim saja yang telah melalui ini, yang telah lulus ujian untuk diletakkan dia sebagai pemimpin. Sayuti pernah menulis mengkritik Anwar Ibrahim di awalnya. Saya rasa kalau nak dilihat sebagai kritikan itu, nyata kritikan itu telah sekurang-kurangnya mencalarkan perjalanan politik Anwar Ibrahim. Dan perkiraan saya juga, saya dapat melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tercalar dengan segala apa yang dilalui. Apakah benda-benda ini tidak menghalang, menghakis kepercayaan rakyat dan keseluruhannya kepada Anwar Ibrahim? Saya mengakui, saya telah mengkritik beliau dalam buku. Malah saya rasa saya lah di antara yang terawal mengkritik beliau dalam buku Mimpi dan Realiti. Saya telah
cuba menghuraikan beberapa perubahan luar daripada dia sebagai seorang dikenali sebagai seorang pejuang dalam ABIM. Bila dia bertukar wadah kepada UMNO, saya lihat bertukar wadah itu satu benda yang tak sepatutnya berlaku dengan perwatakan dia yang orang lihat sebagai Islam yang liberal kepada parti nasionalis yang agak waktu kontradik. Apalagi waktu tu era Islam dan Asobiah Melayu. Jadi saya lihat daripada sudut itulah maka saya mengkritik beliau, dan sepatutnya wadah atau parti yang disiapkan untuknya ialah bukan UMNO, iaitu PAS. Allahyarham Tan Sri Datuk Yusof Rawah. Muhammad Asri Muda sendiri mengharapkan dia sebagai pengganti PAS. Allahyarham Subki Latif pernah menulis buku Siapa Ganti Asri, telah menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kerana itu saya sendiri waktu itu masih masih politik politik yang banyak dipengaruhi oleh senario politik di Kelantan yang kononnya dikatakan sebagai Serami Mekah, yang melihat hanya PAS yang terlebih baik daripada UMNO, Islam terbaik daripada soal nasionalis, dan terpengaruh dan melihat wajar kalau dia menyertai PAS bukannya UMNO. Jadi saya bertolak daripada penyertaan dia dalam UMNO dan perubahan style dia daripada ABIM, daripada pakai baju apa ni, cekak musang baju Melayu kan, kepada kod dan itu satu benda yang satu shock, culture shock bagi dia, dan itu saya kritikkan dia. Dan dalam buku itu saya mengkritikkan supaya dia tidak meniru budaya UMNO yang kontradik dengan budaya ABIM yang ada pada itu. Dan ternyata bila berlaku dia telah memegang jawatan dalam UMNO, menjadi menteri, perubahan, evolusi yang berlaku pada diri dia itu perlahan-lahan. Jadi apa yang saya kritik itu saya tak tarik balik, itu betul berlaku kepada Anwar, dan saya rasa itu satu penislahan kepada dia, satu teguran untuk kebaikan dia sendiri. Dan alhamdulillah selepas dia melalui beberapa cabaran dan sebagainya, nampak dia menyedari kalau bukan kesilapan, apa yang saya tuduh dia silap itu sebagai sesuatu yang mungkin betul. Saya nak lanjut lagi dengan Sayuti Sepan ni kerana saya nak pergi kepada Saudara Syabuddin. Tadi kita bercakap dalam konteks Anwar Ibrahim masih mempunyai harapan kalau mengikut Sayuti. Dalam masa yang sama, UMNO melihat bahawa mereka masih berada dalam keadaan yang berkuasa. Kalau dia boleh memberi kata dua kepada kerajaan PN, dia tetap merasakan bahawa mereka boleh kembali dalam pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Calon dalam UMNO, ditakdirkan UMNO kembali, itu yang menjadi persoalan banyak. Siapa yang nak menduduki takhta nombor 1? Berikutan beberapa orang yang masih dalam keadaan berhadapan dengan kes-kes di mahkamah dan sebagainya. Patut tanya saya. Kalau tanya Sayuti, dia jawab tetap Anwar Ibrahim. Saya tu masalah yang mesti diselesaikan UMNO Barisan Nasional. Mereka kena berterus terang dengan Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sebab mereka bukan dalam gabungan Perikatan Nasional. Mereka dalam Muafakat Nasional. Muafakat Nasional pun belum lagi register, belum ada kelulusan lagi. So Datuk tanya saya, dalam konteks Perikatan Nasional, ataupun Datuk tanya saya, jika sekiranya UMNO tidak boleh menerima, Barisan Nasional tidak boleh menerima bersatu, ya, jadi bermakna perpecahan akan berlaku, Datuk. Jadi apabila perpecahan berlaku, senarionya akan berubah. Jadi soalan Datuk saya tak boleh jawab tu lagi. Saya menulis artikel tiap-tiap minggu tu. Saya follow up dah begitu lama, Datuk. Jadi Datuk tanya soalan saya rasa
bagi saya chance dalam sebulan lagi tu. Akan jawab. Akan jawab. Saya suka saya boleh ni sebab dia ikhlas. Kalau dia tak boleh Dia- jawab dia- lagi, dia minta tangguh. Macam soalan dalam parlimen juga. Kalau tak dapat jawab secara lisan, kita Boleh. akan jawab. Tangguh. Betul. Dapat sebulan lagi saya tunggu yang betul. ya. Baik, saya nak beri ruang pada Sayuti dan juga Syahbudin untuk minum air sebentar kerana kita telah setengah jam berlalu dalam pembincangan kita Anwar PM Idaman ini. Dan pastinya saya mengharapkan anda terus bersama kami di BBC TV dan sila like, share, komen dan subscribe. Komen apa saja di bawah. Kita akan lihat komen anda itu. Kerana kita fikir ini yang terbaik untuk kita cari supaya apa yang kita bentangkan ini tidak bias. Jadi kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kepada Datuk Zahrin pun ada dalam watching . Terima kasih banyak kerana terus memberikan perhatian kepada BBC TV ini. Saya tak mau berlengah lagi kerana banyak perkara yang saya nak tanya Sayuti kerana maklumlah lama tak jumpa jadi soalan-soalan tu banyak yang nak saya tanyakan walaupun mungkin kita akan buat sesi yang kedua dan sebagainya tetapi kali ini ada yang menyebut bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini masih ada peluang kecuali Tun Mahathir tak ada. Apa kaitan soal kebencian Tun Mahathir dengan Anwar ini yang menyebabkan Anwar ini diletakkan sebagai, selalu orang sebut Anwar akan jadi PM tapi PM tepi saja. Ini perkara yang kadang-kadang very cynicism Sayuti. Ya, masalah apa ni, Tun Dr. Mahathir. Saya tak nak katakan dia berdendam. Tapi kenapa dia tidak merastui Anwar yang pernah dilantik menjadi timbalan dia pada tahun 80-an awal 80-an. Sebab apa ni, bukan, saya tak nak guna perkataan benci. Ketidakinginan dia pada Anwar itu jelas dalam live dia dengan Astro Awani. Ya. 2 malam lepas sebelum persidangan apa ni, bajet itu pun beliau masih lagi konsisten untuk menyatakan bahawa dia tidak merastui atau bersetuju Anwar sebagai Perdana Menteri. Dia mengukitkan 2 perkara di situ. Pertama, dia mengukitkan bahawa Anwar ni pro Barat. Dia kata dalam konotasi dia kata kalau dia serahkan benda ni, rosaklah negara kita ni sebab dipengaruhi oleh Barat. Kononnya Anwar ni pro Barat. Jadi anti Barat. Itu dia sebut. Itu konsisten daripada dulu sampai sekarang dia konsisten. Jadi maknanya dia tak suka pada Barat, kita tak tahu. Apakah kerana dia tak suka pada Barat menyebabkan dia meletakkan bahana itu kepada Anwar. Kita pun belum tahu. Ini satu kesilapan Dr. Mahathir. Kita pun belum tahu apakah Anwar ni pro dan akan melaksanakan agenda Barat apabila dia menjadi Perdana Menteri. Ini benda yang orang kata benda dalam laut, benda dia tak tahu. Tapi dia telah meletakkan benda ni satu dosa besar pada Datuk Seri Anwar. Ini menunjukkan bahawa dia ni konsisten tidak mahu kepada Anwar Ibrahim. Jadi apa yang dia buat sebelum ni, dia pergi berbaik dengan Anwar, dia masuk PH dan sebagainya, itu adalah satu sandiwara untuk dia mungkin, ini orang tak fikir, tapi banyak orang mengatakan bahawa PH berjaya menjatuhkan Barisan Nasional baru ni adalah kerana Dr. Mahathir. Tapi kalau tidak bersama Dr. Mahathir dalam PH baru ni pun PH dah boleh menang, mungkin. Dan kerana dia tahu kalau PH menang, Anwar jadi Perdana Menteri, maka dia rela pergi melutut pada Anwar untuk menyokong PH, kononnya dapat memberi tambahan undi sebagainya, kemudian dia dimam Perdana Menteri. Perdana Menteri konsesi itu kerana dia dimam. Dia dimam nak jadi Perdana Menteri. Okey, kalau kita jujur. Kata 2 tahun, lepas tu dia terus duduk hanging. Satu tu duduk drop. Sehinggalah selepas APEC. Jadi selepas APEC ni sebenarnya Perdana Menteri Mahathir tak jadi Perdana Menteri dah. Dah APEC dah lepas dah. Tapi sebelum daripada itu. Ini menunjukkan bahawa dia ni konsisten, tak merastui Anwar jadi Perdana Menteri. So kita tak tahu apa dosa dosa Anwar. Itu saya katakan bahawa Mahathir dia ada satu virus, bukan COVID tahu. Dia ada satu ada virus dalam kepala dia ni, saya nama dia sebagai bipolar politik OT95. Itu istilah dalam kesihatan tu, dalam kedoktoran. Ya, saya pun tak pasti pakai trip ke apa, tapi bipolar ni dia tidak ada, dia celaru. Kalau kita lihat pada awal dia celaru. Dia bagi jalan kepada Najib, dia hentam Najib. Dia bagi jalan kepada Pak Lah, dia hentam Pak Lah. Dia bagi jalan kepada Pak Ghaffar jadi timbalan, dia hentam. Dia menggunakan Anwar. Dia gunakan Musa Hitam untuk hentam Tengku Razali. Dia gunakan Tengku Razali untuk ni. Jadi semua dia game tu dia main ni semua dia yang menang.
Inilah saya gunakan perkataan bipolar politik Dr. Mahathir. Jadi bipolar ni mungkin orang saintis, orang perubatan dia tahu. Tapi saya meminjam ke istilah itu untuk sebenarnya tidak ada satu istilah nak mengatakan bahawa dia orang yang ada orang mengatakan dia ni sakit. Saya tak nak guna kata sakit tu. Tapi itulah saya rasa yang paling tepatnya dia ada pada Dr. Mahathir. Saya sebut tadi tentang pro barat. Yang kedua yang Tun Mahathir sebut tentang Anwar. Dia dalam interview wawancara dia dengan Astro Awani malam semalam kan. Selain pada barat, satu perkara dia menjelaskan bahawa dia menafikan bahawa jatuhnya kerajaan PH kerana dia. Dia kata kerana prinsip. Prinsip apa benda? Dia meletak jawatan kerana prinsip. Prinsip apa benda? Kamu dah mengabaikan prinsip musyawarah. Patut kamu rujuk dulu kepada Majlis Presiden. Habis itu diktator. Sebab tu saya menyatakan bahawa Dr. Mahathir ni ada dua wajah, two face. Diktator siang hari, demokrasi malam hari, atau terbalik begitulah. Dia ada dua wajah. Jadi orang yang baru mengenali Dr. Mahathir, baru mendapat Dr. Mahathir, baru mendapat ghanimah jawatan dah, teruja, Dr. Mahathir ni seorang yang diplomatik, seorang yang demokrasi. Tapi itulah sebenarnya. Jadi dia menyatakan bahawa dia menafikan. Padahal semua orang penganalisis dan rakyat menyatakan bahawa kesalahan jatuhnya PN apabila dia meletak jawatan pada 25 hari bulan. Kalau dia tidak jawatan, tak hilang lagi. Jadi kita ada PS dah ada konsensus dah. Ada majlis presiden. Patut dia tanya sepatah. Okey, I nak ambil keputusan sebab prinsip ini. Mesti ada berlaku pro and con perbincangan. Tapi tak dia menggunakan veto dia letak jawatan. Dia letak jawatan pun dia ada strategi. Dia mengharapkan dia lagi jadi Perdana Menteri. Tetapi dia pasang perangkap tu terkena dia balik. Itulah apabila Muhyiddin dengan Azmi menukar plan daripada menyokong dia, pas pula daripada plan nak parlimen dibubarkan, tiba-tiba menyokong Muhyiddin dengan Azmi, terperangkaplah. Inilah satu ketewasan. Dan saya berbalik pada saudara Sabudin menyatakan tadi bahawa inilah peristiwa yang mengaitkan Tun Dr. Mahathir. Yang pertama dalam sejarah. Sabudin, Ya. saya nampak dalam hal ini sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menerima Datuk Seri Najib sebagai rakan politiknya masa kini adalah dalam pengetahuan dan juga syak wasangka oleh Tun Dr. Mahathir. Apakah ini sebahagian daripada sikap yang jelas ataupun saudara Syabudin melihat ini sebagai suatu omongan saja? Saya PRU 13, kalau Datuk masih ingat, Datuk Najib bertemu dengan Datuk Seri Anwar di Singapura. 13 atau 14? 13. Oh, 13. Semasa tu BN diagakkan bahawa 50-50 ya. Ya. Jadi yang rangernya tu bekas Indonesia tu. Presiden yang rapat dengan Datuk Seri Anwar ya. Dan mereka bertemu. Saya tahu benda ni daripada orang atas. Dia bagi tahu saya bahawa kan dalam masa seminggu 2 minggu tu Datuk Seri Anwar tidak nak menerima sebab popular vote Perikatan Nasional menang, tapi mengikut the one that passed the post tu BN menang lah. Dan saya tanya orang UMNO, orang atas lah. Dia cakap saya Datuk Najib ada berjumpa, tapi ada MOU Yusof Kala yang menjadi orang tengah yang menyatukan mereka. Dan Datuk Najib tidak tangani MOU tu. Dia balik, masing-masing pun tak tahu tu. Mana kita tahu ini politik ya. Lagipun dalam keadaan senario sekarang, saya rasa any possibilities boleh berlaku tu. Ya, kita tahu politik ni hari ini friend, tomorrow enemy. No permanent friend, no permanent enemy. Okay?
Boleh jadi inilah strategi nak melenyapkan terus Tun Mahathir. Okey, bagi dia rest, pergi surau kan, masjid kan, ya, dan jaga cucu dia. Sebab kita kena ingat Tun Mahathir ni buat semua enemies. Sekarang dia benci pada Tan Sri Muhyiddin. Betul tak betul tak tahulah. Ya. Tapi agak dia benci. Ada Pada dia, pandangan siapa ni, betul tak betul? Dia benci. ini politik tu. Saya dah cakap tadi politik tu. No permanent friend, no permanent enemy. Susah nak cakap saya tu. Ya. Ini kita pakai suspicious lah, andaian lah tu. andaian, ya. Tak betul. Mudah-mudahan. Jangan marah saya lah ya. Okay. Jadi makna dia Tun Mahathir ni musuh everywhere. Tan Sri Muhyiddin pun dia musuh. Okey? Nampak macam sekarang dia pergi bangun menentang Tan Sri Muhyiddin. Itu open dan dia pula melanggar titah tuanku mana ada satu surat keluar daripada istana. Kalau surat tu kalau dibaca betul-betul itu adalah decree daripada palace dia sebagai Perdana Menteri 20 tahun campur 22 bulan, bukan dia tak tahu surat tu, bukan dia tak erti baca surat tu. Sarak. Jadi lepas tu musuh dengan Tan Sri Muhyiddin, musuh dengan Datuk Zahid Hamidi, musuh dengan Datuk Najib, tak henti-henti. Penyamun lah, pencuri lah, perompak lah. He has never changed. This old man never changed his mind, you see. He has never stepped down outside his ni. Dia consistently kalau dia benci seseorang tu, dia betul benci. Tahu tak? Jadi, lepas tu siapa lagi yang ni, musuh yang dia buat. Jadi ciptaan musuh-musuh ni, akhirnya musuh-musuh ni, mari kita berpakat lah. Kita lanyak si orang tua ni. Boleh jadi tu. Last sekali, you know, everybody let us work together. We eliminate this old man. Macam dia dapat 13 lah. Itu pun terlepas yang amanah kawan-kawan saya termasuk YB Salihuddin, sahabat dia, terbangun saya. Jadi itu Datuk tanya soal senario dia. Anything can happen Datuk. Saya nak mencela sikit. Sila. Ni berkait dengan apa yang saya beritakan bahawa tentang Tun Dr. Mahathir. Walaupun dia tu yang kita rasa geli-gelman lah dengan cara dia berpolitik. Tapi dia ada keistimewaan dia. Dia ada keistimewaan dia, seorang yang bagi saya berfikir secara praktikal. Dia konsisten suatu benda dia. Kalau dia tak berubah-ubah tak betul. Ada orang yang bersetuju dia ni kalau dia ni tegas, tapi tegas yang tidak tepat, yang tidak benar mengikut hukum dan hakam dia, tak boleh diterima. Tapi itu perangai dia tu. Jadi saya nak katakan bahawa keistimewaannya dia ni, you nak kata apa ke dia pun, you katalah, dia tak peduli. Dia bekerja kuat. Dia tidak jadi seperti setengah politician yang lain, sedikit merajuk, kecewa, berundur. Sedikit merajuk. Kita ambil contohlah orang yang kita mengharapkan juga satu masa dulu bakal menjadi pemimpin negara. Tun Musa Hitam kan. Tapi sekejap merajuk tu. Tapi dia ni, you nak kata apa kat dia, you katalah. Kita tetap pernah konsisten. menyatakan bahawa ni sebagai maha Firaun, maha zalim, maha apa dah. You kata apa pun dah. Ni saya nak ceritakan sikit kan, bahawa dia ni seorang yang praktikal, dia ni rasional dan dia tidak pernah mudah merajuk tu. Saya ceritakan saya jumpa dengan dia. Dia saya jumpa, saya tak langsung. Ini Datuk Ibrahim Ali lah. Perkenal jumpa dengan saya, dia kata. Depan-depan Tun Dr. Mahathir. Ini memalu kalau saya. Tetapi nak ceritakan Mahathir ni. Dia kata, Tun, saya bawa Tun ni satu orang yang istimewa ni. Siapa dia kata? Ini Tun. Inilah dia kata ni orang yang tulis buku Maha Firaun ni. Apa dia kata tu? Apa tak baik macam tu, jangan macam tu. Itu je yang saya dah menggetar dah. Berkeringat dah. Tapi dia tetap macam tu. Tetap dia tu. Cool. Jadi kerana ada sifat ini yang menyebabkan dia ni boleh dia boleh orang kata boleh mengatasi apa saja cabaran. Jadi sebenarnya sifat yang daripada dia ini perlu dicontohi. Maknanya sifat bukan sifat dendam ke berdendam seperti dendam pada Anwar, tetapi sikap dia ni dia tak pernah rasa give up dalam dia nak mencapai sesuatu. Dia dua persoalan apa ni Syariti. Yang pertama, seandainya kita main andai dah banyak. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, mampukah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengawal keletah politik DAP? Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan persahabatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib, apakah ia mengganggu gugat semangat reformasi? Dia dari segi politik politik ni dia boleh guna apa saja helah dan muslihat demi untuk menangan. Apa yang berlaku selepas kemenangan tu itu soal lain.
Jadi kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak berbaik dengan Datuk Seri Najib, dengan Zahid Hamidi, tak ada masalah. Kalau dengan orang yang telah menghukum, memperjarakan dia lah, boleh berkawan, Najib tak pernah jatuh hukuman pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kecuali dia meneruskan memenjarakan Datuk Seri Anwar. Itu saja. Maknanya kalau kita ukur di segi nilai kejahatan di antara Najib dengan Dr. Mahathir dah, jahat Dr. Mahathir lagi. Jadi tak ada masalah kalau dia tu demi untuk mendapatkan kemenangan. Bagi Anwar sekarang ni, dia akan berkawan, bersahabat, dibenarkan dengan sesiapa tak ajarkan, matlamat dia untuk jadi Perdana Menteri tercapai. Itu bagi saya tak ada masalah. Sebab dalam politik demokrasi ni tidak ada hukum makruh, wajib, haram, tak ada. Tengoklah Tok Guru Haji Hadi sekali. Ya. Tak? Apa sekali? Kita boleh komen lah. Itu Tok Guru. Tapi jelas lah. Itu jelas. Berubah. Itu jelas berubah. Berbalik pada soal dia nak boleh menangi DAP dan sebagainya. Kita ada perlembagaan, kita ada Melayu, kita ada constitution, kita ada raja 9 orang ni. Apakah kita fikir Anwar nanti demokrasi dia tu akan mengatasi feudalisme kita? No. Kita ada 9 orang raja yang telah menjadikan tonggak kepada kita. Kecuali kita runtuhkan sistem feudalisme. Takkan kita tak faham. Cuma benda ni sengaja dieksploitkan, di psycho kan. Seolah-olah bila jadi Perdana Menteri, dia akan jadi diktator. Dia akan, no, tak ada. Kita kena waras dalam berfikir soal ni. Yang menjadikan DAP kelihatan jahat adalah dikaitkan dengan UMNO. Ya. UMNO yang memomokkan soal DAP, chauvinis, Ya. DAP, anti Melayu dan sebagainya. Dalam hal ni, kalau kita lihat persamaan sekarang ni dah seolah-olah macam nak bersahabat antara parti-parti ini. Datuk Sayuti rasa Itu saya menyatakan bahawa benda ni sengaja dipromotkan demikian. Tapi bila kamu sudah kehilangan kuasa dan keseorangan, kamu memerlukan ni. Mana benda tu tidak genuine. Apa yang kamu kata tu tidak betul. Itu adalah rekaan kamu untuk mempengaruhi orang supaya menolak satu pihak dan menyokong kamu. Itu. Jadi kita yang waras ni kena berfikir. Bermain politik ni kena bijak berpolitik. Politik ni tidak ada hukum yang rigid, yang tetap. Mereka kata dah. Sebab tu dalam politik sivil ni 2 kali 2 bukan 4 saja boleh jawab 10, 12, 13, 14. Jadi rakyat sekarang ni perlu bijak menilai politik. Apa yang kita hendak sini. Kalau saya nak sekarang ni Anwar jadi Perdana Menteri. Kamu nak buat apa, kamu buat je lah. Kamu nak berkawan dengan siapa, kamu berkawan. Hatta sekarang ni, saya dah kalau orang tanya dah. Okey, Pak Syah, you kena pergi jumpa Haji Hadi. You berjanji dengan Haji Hadi tak apa. Haji Hadi dah lantik dia jadi Perdana Menteri dulu tak apa. You jadi timbalan dia. Asalkan akhirnya jawatan itu kamu boleh pegang. Jadi kita macam kata tadi lah, politik ni tidak ada musuh yang kekal, tak ada kawan yang kekal. Dan politik ni dia macam apa ni, saya kata kalau politik Malaysia adalah konteks yang politik dia macam Lego. Dia boleh cantum situ, cantum sini, cantum sini, mengikut apa yang naluri kamu nak. Kamu nak bentuk apa. Jadi tak ada masalah. Jadi kalau Anwar jadi Perdana Menteri dengan DAP ialah sebagai seorang kuasa menteri Melayu yang dinaungi oleh Constitution, yang dinaungi oleh feudalism. Kita ni walaupun tak ada benda tu masih lagi feudal. Orang Melayu ni kalau dengan raja dengan apa kan masih lagi ada NGO yang mempertahankan raja ni. Jadi takkanlah kita nak apa ni, nak bimbang benda tu. DAP pun dia sudah bukan soal, DAP ni bukan satu bangsa asing. DAP ni adalah Cina, Malaysia, rakyat Malaysia. Saya pernah tanyakan, benci pada Cina. Dia nak buang kat mana? Dia nak buang di pulau mana? Kenapa kita tak iktiraf dia ni? Dan kalau iktiraf dia, bila dia masuk dalam politik demokrasi yang dibenarkan ini, maka kamu jangan rasa curiga dan prasangka pada dia. Saya pernah mencadangkan dan Dr. Mahathir mengulangi apa yang saya cadangkan. Kalau betul DAP itu bahaya, saya kata haramkan saja. 2 kali Dr. Mahathir menggunakan ayat yang sama. Haramkan saja. Tapi kenapa tak haram? Naknya pujuk dia tu tidak illegal, masih lagi illegal. Illegal masih lagi apa ni, mengikut perlembagaan. Jadi benda ni kadang-kadang kita ni agak apa ni orang kata berfikir secara saya nak tanya Saudara Sayuti ya. You ni parti amanah ke parti apa ni sekarang? Saya ni sudah saya tak ada parti daripada dulu sampai sekarang. Tapi saya dicopkan sebagai orang PAS. Dicop sebagai orang keadilan, dicop sebagai orang nak amanah. Dia tengok kadang-kadang yang membrandkan saya, dia tengok pada tulisan saya. Akan saya sokong amanah, dia kata amanah. Tapi cara pemikiran tadi macam pemikiran ahli amanah, ya. Cara hujah-hujah yang disebut oleh
Tapi saya tak nampak dia macam mana. Tak ada, apabila dia Saya hujah. nampak dia macam DAP. DAP. Debbie. Dia kena tanya Datuk Zahri Mak Yasin. dia boleh bertukar tu. Saya bercakap ini kerana UMNO nampaknya konsisten tidak dapat menerima DAP. Dalam saat ini, apakah UMNO dah boleh katakan bahawa welcome DAP demi kuasa, demi berubahkan kedudukan politik tanah air? Tentu. Saya bagi ingatan sikit. Okey. Saya kalau tak silap lah, tolong betulkan saya. Saya rasa ada dah pemimpin UMNO menyatakan bahawa tak ada masalah kalau Tan Sri Anwar Musa. ya. Jadi Datuk sambung. Itu boleh sambung. Ya. Saya Datuk, saya bermasalah ni. Ini public ya. Sebab saya pengurusi Biro Politik Majlis Perundingan Melayu Malaysia. Ini bermasalah. Tapi ini yang menjaga negara sebenarnya. kami kepentingan kami perlembagaan Raja Melayu ya, Bahasa hak-hak Melayu. Melayu, Ya. bahasa Melayu, Ya. apa Agama semua ni, kan? Ya. agama. Tetapi selepas begitu lama saya dengan Majlis Perundingan Melayu Malaysia dan cendekiawan-cendekiawan Melayu yang bersama kami lah, dan bekas-bekas pegawai-pegawai besar negara seperti Tun Hanif Umar, ya, dan banyak lagi lah, KSN pun ada, semua Wakil negara pun ada. Tan Sri Syed Hamid Albar pun dengan kita orang di Majlis Melayu. Ya. Kami konsisten, kami tolak DAP. Ya, hujah-hujah dia senang aja. Ada banyak ancaman sebab kami takut apa yang berlaku di Singapura daripada parti PAP dan akhirnya beranak di sini DAP. Formula marginalization of the Malays, makna dia you marginalize, ya, apa yang berlaku Melayu di Singapura itu menakutkan orang-orang Melayu di sini. Whereas kita ada 60-70% orang Bumiputera, okey, dan kita masih lagi takut. Jadi kalau saya nak berhujah secara lain lah sikit, atau menyokong apa Tan Sri Anwar Musa sahabat saya ataupun ini, saya serah kepada kebijaksanaan kepimpinan UMNO lah, fikirlah sendiri. Tapi bagi Majlis Perundingan Melayu, kami mahu bahawa pimpinan negara mestilah orang Melayu dan cuba seboleh-bolehnya elak supaya janganlah ada elemen-elemen DAP yang selama 22 bulan yang lepas telah melukakan hati orang Melayu. Saya tu. Okey. Kebetulan di sini ada orang kuat, orang apa ni Majlis Perundingan Melayu. Saya rasa dah sampai masa Majlis Perundingan ini bukan menggunakan apa ni cyber untuk menakut-nakutkan DAP. Saya bukan orang DAP. Patut Majlis Perundingan ini mematangkan politik orang Melayu mengikut peredaran zaman. Jadi selama mana kita nak mainkan apa ni hujah, kita perlu takut PAP. Saya dapat faham kalau tu masa pilihan Hayat Baru ni lah, kertas kononnya DAP nak mengambil Malaysia ni adalah kertas yang dicipta reka khusus untuk mempengaruhi orang Melayu. Provokasi. Jadi selama mana kita nak hidup dengan politik provokasi? Kenapa? Majlis Perundingan Melayu tidak mematangkan politik orang Melayu. Merasionalkan politik orang Melayu. Ni saya cakap ni sebab ada wakil Datuk apa ni Zahra Sabudin ni adalah wakil. Saya tahu. Minta maaf tu. Saya tak boleh jawab perkara ni ya. Sebab kami pun kalau berbincang ke ini secara tertutup sikit lah. Ya, kami kena jaga. Nak jawab secara bertulis juga? Betul boleh. Tapi secara peribadi saya bawa dari Saudara Sabudin, saya setuju dengan Sayyidi. Ada kalanya provokasi yang kita buat ini pada ketika itu kita halalkan kerana untuk kepentingan kita. Tapi ketika yang lain apabila boleh menjadi ancaman kepada kita, kita akan berbalik kepada soal yang lain. Contoh, dulu orang sebelah sana kan, sebelah parti, saya panggil parti Gemula Cik kan. Gemula. Parti Gemula Cik. Gemula arwah lah. Gemula Cik saya dulu menganut si parti itu. Apa dia tak kata pada UMNO? Ini saya nak relatekan apa yang Datuk dalam kata tadi. Waktu dia memerlukan tu dia mengatakan begini. Tapi waktu dia sudah begini dia mengatakan begini. Apa dia tak kata pada UMNO? Kafir lah. Asabiah lah. Beda.
parti kebangsaan. Apa tak kata dia? Sehingga terabur masyarakat kita. Sehingga berlaku apa ni pembahagian masjid dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya bersyukur. Tapi nak bersyukur kerana dia telah sedar. Tapi apakah besok bila dia berpisah nanti timbul balik cerita ni? Sebab saya ambil cerita dalam tahun 74 dulu. Waktu tu hebat berlaku soal apa ni krisis apa ni di antara apa ni keimanan di antara orang PAS dan orang UMNO. Dah. Tapi bila masuk Barisan Nasional tak ada. Senyap. Tapi bila berpecah balik ada balik. Jadi inilah ketidakmatangan kita berpolitik. Dan kita berpolitik mengikut emosi, mengikut naluri kita, mengikut keperluan waktu semasa itu. Jadi ini yang perlu kita matangkan lagi. Saya nak bertanya tentang kesudahan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Kalau inilah indikator politik yang kita lihat, membawa kepada soalnya tak berapa nak kukuh orang kata. Apakah ada sesuatu yang boleh merubah keadaan, umpamanya seperti mewujudkan kerajaan orang kata unity government? Apakah ini satu langkah yang bijak? Ialah untuk kesejahteraan dengan politik COVID lah. Saya gunakan istilah politik. Untuk politik COVID ni boleh. Unity government ni. Tapi kalau COVID pun setakat itu je lah. Anwar pun tergapai-gapai macam tu lah. Saya bersetuju dengan saudara Saudi mengatakan bahawa selagi adanya OT 95 ni, Anwar tak boleh move jauh. Move jauh dah. Dia cuba ni, ada tarik orang ni dah. Seolah-olah Anwar ni tak cukup bilangan dah. Dia satu, baru nak cukup, dia curi satu. Jadi 99 belas. Baru nak cukup 100, dia curi lagi 2. Tapi kalau lah untuk, saya setuju, kalau untuk politik COVID ni dah, Anwar join je lah. Baik Najib kau, Mahyudin kau, apa kau ini, gini. Tunggu dalam tu, tunggu. Sekurang-kurangnya menjelang pilihan raya ke-15. Lepas tu, okey, tak lawan. 1 lawan 1, kau 10 lawan 10 kan. Lepas tu baru kita tentukan. Kalau setakat hari ni, saya tak nampak. Apa yang berlaku di Parlimen semalam tu, betul lah, ada strategi politiknya. Tapi sebelum tu kita sudah sewakan kepada rakyat di bawah ni, sudah pre-aim kan. Kononnya, bajet ni kita akan nak balik kerajaan. Tapi, walhasil, round pertama, 1-0 dah kalah. Dah kalah, bagi saya kalah. Walaupun duk bagi harapan gini. Anwar Ibrahim pun mengeluarkan kenyataan gini. Kelacak tu masih, kenyataan dia tu masih bersifat apologetik kepada apa yang berlaku semalam. Tapi dah kalah. Jadi saya kalau ada saranan tadi saya setuju. Apa yang dikatakan unity government, kerajaan COVID. Saya nak, sebelum saya pergi Syabudin, Syabudin, bila pada dasarnya kita dah menolak soal, kita dah menerima secara keseluruhan, apakah dalam pengundian yang berbentuk jawatan kuasa ini sesuatu yang memberi kesan untuk perubahan kerajaan? Tak ada dah. Saya tak nampak, saya punya pandangan. Bila berlaku pengundian peringkat jawatan kuasa kementerian, satu kementerian, kedatangan tu dah tak solid dah. Betul. Dia nak datang pada tak payah lah. Tak payah. Jadi betul. tak ada dah. Kalau nak buat first day tu, hari yang pertama tu, saya masih konsisten. First day tu. Saya setuju. Mungkin Syabudin melihat perkara ni sebagai suatu benda yang 1-0 tu dah kalah? Saya rasa tu dia orang menghormati institusi dia aja. Saya rasa. Tapi, hanya yang tak hormat ni Mahathir je. Ni orang tua ni je. Dia sepatutnya sebagai disebut negarawan. Disebut seorang yang begitu hebat lah. Pejuang Palestin lah itu ni. Tapi bagi diri saya Tun Mahathir, apabila dia bangun di parlimen, makna menentang bil, supply bill ini menunjukkan bertidak hormat kepada tuanku. Dan ini ada satu benda yang bagi diri saya lah, orang lain saya tak tahulah. I lose respect on him lah. Boleh kita nak salahkan sepenuhnya pada Tun? Dia kita melihat, kalau kita dia antara dua orang yang bermusuh kan. Dr. Mahathir akan ambil kesempatan apa saja dengan apa saja asalkan Anwar tak akan lepas. Jadi kenapa berlaku ya dia tentang sampai dia sanggup diistilahkan sebagai menentang apa ni istana tu kan. Kerana dia tahu dengan cara begitu dia boleh menimbulkan satu persepsi yang buruk orang lain kepada Anwar. Dia nak menggagalkan Anwar. Dia tak kira. Itu saya kata tadi, Mahathir ni dia tak kira apa tu. Dia kira dia je. Jadi walaupun tindakan tu kita menentang semangat apa yang dia dititah oleh Yang di-Pertuan Agong, tapi dia buat juga, dia tahu tak sampai peringkat dia nak menentang Agong. Bagi saya itu game dia. Dia politik Machiavellian lah. The end justifies the mean. Itulah Mahathir. Kita ingat tak Mahathir? Dulu
masa Allahyarham dah mati dah. Apa ni, Kasim Ahmad Kasim. menulis anti hadis. Dia salah seorang yang menyokong Kasim Ahmad. Walau Majlis Agama Islam, JAKIM apa semua dah ambil tindakan. So you are the Prime Minister sampai you sanggup keluar kenyataan tu. Ini negara Islam, negara official religion of this country, you see. You Perdana Menteri sepatutnya diam. Tapi dia pergi sokong Kasim Ahmad. Because why? Dia thinking ni, dia fikir macam Kamal Atatürk lah. Negara Turki moden. Okey? Sehingga kalau dah macam Kamal Atatürk tu mati, dia tak, bumi tak terima, duduk atas gantung lah tu. Jadi bagi diri saya, Tun Mahathir ni, dia Datuk Sayuti, saudara Sayuti bagi tahu tadi, to me dia ni macam apa tahu? Allahyarham Datuk Senator Azman Atta, ingat tak apa dia cakap? If you are in politics, make sure you are powerful. Otherwise you are bloody fool. So Mahathir tak nak jadi bloody fool. That is why Mahathir tangkap semua musuh-musuh politik. Dengan Brai Bali kena, dengan Lim Guan Eng kena, Lim Kit Siang kena, Anwar Ibrahim kena. Berapa lama? All the Kapal Seng kena semua. Last kali pergi sembah dia balik. Ni yang ni PRU apa ni voting yang menang tu. I mean siapa yang ni? This old man, dia old habit die hard. Itu peribahasa Inggeris. Dia tak boleh lagi. Saya pun tak tahulah macam mana. Kalau siapa cakap dengan saya, samalah. Sebab Tan Sri Muhyiddin sekarang ni. Tengok Tan Sri Muhyiddin. Orang baik. Anak ulama. Sebab tu dia serba salah. Dia nak buat ni, Tun Mahathir duk kacau dia apa semua ni. Dia nak buat tindakan. Adakah dia nak buat tindakan macam Mahathir bertindak kepada musuh-musuh politik? Tangkap Najib, tangkap Datuk Zahid, tangkap lagi semua harta UMNO. Disimpan lagi duit-duit UMNO, bagi UMNO nak ni. So last kali sebab apa? Sebab Mahathir dah. Kalau dia lepaskan semua orang ni, nanti Mahathir menjerit dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kata apa ni? How you run this country? Mahathir pula jadi orang baik. Masa dia memerintah 22 bulan, dia tangkap habis semua. Tidak tahu. That is him, you know, Mahathir. saya nak tergelak bila dia cakap bahawa dia anak ulama, betul anak ulama, tapi dia telah mengkhianati kerajaan PN. Tak boleh sebut macam ni. Saya tak setuju ni saudara. Yes, kau boleh, tapi jangan sebut mengkhianati. To me, he survived the nation. Dia ada alasan dia. Tan Sri Muhyiddin lah menyelamatkan negara. Kalau tidak Mahathir masih Perdana Menteri, lagi susah negara ni. Last kali rakyat dapat RM30 macam ni. Tan Sri Muhyiddin ada hutang dengan saya. Itu personal tu. Bukan personal. Secara public. Kalau hutang boleh minta IOU lah. Bukan dengan Ini kena dengar dia. Hutang lain. Hutang public. Dia menyatakan dia terpaksa membuat begini kerana terpaksa dan ada benda lain. Kononnya dalam itu keadaan kerajaan PH waktu telah ditunggangin oleh DAP. Tapi sampai sekarang dia tidak menghurai. Saya minta 2-3 kali dah. Hatta dalam surat saya pada dia, saya minta menghuraikan apa kebimbangan itu. Dia kena sebut kebimbangan itu. Kalau dia tak sebut kebimbangan itu dah, dalam pilihan raya ke-15 dia orang tolak dia. Apa kebimbangan dia? Sehingga kan dia tergamak untuk inverted comma, mengkhianati kawan dan menubuhkan PN. Itu maksudnya. Ada 2 soalan dengan Sayuti. Saya tak sentuh PAS tak boleh. Sebab Sayuti memang kritikal terhadap PAS. Berbeza zaman era Allahyarham Tun Buni Aziz dan Tok Guru Datuk Seri Hadi Awang. Nampak bisu sekarang. Sama ada saya betul atau tidak, Sayuti boleh sanggah. Dia tidak bisu, dia bercakap, dia masih berkata-kata. Dia tidak berkata-kata, dia dia masih berperanan tahu dengan cara dia. Dia berperanan dengan cara dia. Okey, kita lihat dari segi pencapaian politik. Di pencapaian politik dalam secara angka, pencapaian politik di bawah Presiden apa ni kita kata Fadino dulu dan sebagainya. Tok Berjadi dia lebih berjaya tahu. Sebagai buktinya dia boleh duduk dalam kerajaan. Dari segi angka berjaya, tapi dalam peranannya itu gagal. Peranan dia sebagai orang kerajaan itu gagal. Angka dia berjaya. Dia boleh masuk sini, boleh bertanding, dia boleh duduk dalam semua wakil-wakil rakyat dia dah lantik sebagai JLC, dah dapat ghanimah masing-masing. Boleh beli pakai masjid 15 biji. Dah, duit poket RM50,000. Dia berjaya. Berjaya, tapi peranan dia sebagai pemimpin fail. Dia tak kritik. Ada sepatah dia buat satu teguran berhubung dengan SOP COVID untuk masjid. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada sampai hari. Patut dia buat cadangan kepada Menteri Agama dah. Kerana kita ni parti Islam, parti agama, saya panggil parti agama, tak panggil parti Islam. Bagi cadangan.
Tapi ialah dalam Islam kata Datuk menyatakan dia ni bisu, dia tak bisu, dia berperanan juga. Tapi dia berperanan cara dia. Tapi dia tidak memberi kesan kepada selama 8 bulan dia jadi kerajaan ni tak ada apa. Dia dulu kata nak menggunakan RUU 355. Dia. Saya rasa saudara Sabudin pun hadir. RUU saya nampak gambar dia. Gambar dia terang. Baju merah kan? Baju merah. Mana saya dia pakai terlibat baju merah. masa draft tu ya. Masa Draft dah. saya Masa menyokong. kami ni. Saya menyokong. Dulu dia mengatakan dah waktu tidak jadi kerajaan lebih vokal. Sekarang ni diam. Itu saya katakan dia berjaya dari segi angka, menambah kedudukan, tetapi dari segi peranannya tak ada. Soalan terakhir. Ya. Azmin dilihat seolah-olah diprojek untuk menjadi Perdana Menteri. Layakkah Azmin sebagai Perdana Menteri Malaysia? Dia soal layak tak layak tu dah. Saya pernah buat prediction dalam buku saya. Siapa PM selepas Najib dah. Salah seorang yang jadi kandidatnya ialah Azmi. Tapi dia seharusnya berada di belakang Anwar. Dia seharusnya berada di belakang Mahyudin. Dia seharusnya berada di belakang apa ni. Dia satu level dengan, saya tahu itu dengan Nur Izzah. Satu level dengan Husam. Satu level dengan Mukrif. Dan satu level dengan Tuan Ibrahim Tuan. Tapi tidak mengatasi Anwar Ibrahim. Sebab dia dengan Anwar Ibrahim umpama pokok yang berjalan naik atas junjung. Junjungnya ialah Anwar, dia adalah pokok yang menjala. Sehebat mana pokok menjala, bila dia naik melintasi junjung, dia akan jatuh. So, selagi Anwar tidak jadi Perdana Menteri, Azmi janganlah cuba-cuba nak jadi Perdana Menteri. Cuma takkan berjaya. Dia tidak akan berjaya. Sebab, saya dengar analogi saya buat ini, dia tak boleh mengatasi junjung. Dia naik pun dia akan jatuh. Dia naik pun dia akan jatuh. Jadi maknanya di sini, kalau Azmi jadi Menteri, dia kena follow lah bos dia, dia kena follow lah abang dia tu, dia kena follow lah Anwar. Dan tak mustahil. Dah terlambat ke dia? Tak ada. Dalam istilah politik dia tidak terlambat. Cepat ada, lambat tak ada. Sabudin, penutup. Saya rasa kena buat second round lah. Saya kira Dengan saudara yang saya paling tu. utama saya ucapkan terima kasih kepada saudara Sayuti dan juga saudara Sabudin. Ramai penonton kita malam ni yang telah bersama kita. Dan insya-Allah kita akan panjangkan lagi topik-topik yang akan kita sembang, kita bincang ini. Kerana ini sebagai salah satu saluran untuk kita menyuarakan hasrat saya tulus dan juga pandangan-pandangan kita tanpa bias. Saya letak saudara Sabudin, bila tengok baju orang dah tahu. So saya letak saudara Sayuti, orang tengok songkok, kita sudah tahu. Tapi ada kalanya kita perlu kritis, kita perlu kritikal, dan apa yang saudara Sayuti sebutkan tadi sesungguhnya banyak memberi manfaat. Buku baru apa? Bila keluar? Buku, insya-Allah buku dah siap cetak dah. Dan yang penerbit secara online dah mungkin insya-Allah Isnin ni dapat dah terima dah. Ya. Jangan lupa bagi satu kan? InsyaAllah nanti. Saya terlupa tadi. Sepatutnya saya dah bawa untuk 2 complimentary kopi. Sayuti sign di atas, Datuk Seri Anwar di bawah. Okey. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.